Okey, so nombor 3 ni yang mana awak dah hantar tu. So kita just recheck sajalah jawapannya. Okey, so 3A, 3B macam tu graf dia. Ada bantahan? Ada yang tak dapat? Ada apa yang nak tanya? Okey. Maksudnya minimum dia tu pada -30. Okey, pintasan dia pada y-intercept je, pada x-intercept tak ada. Okey, tengok domain range dia. Okay, B pun sama. So, okey yang ni, dua ni, 3A, 3B. Okey. Saya tak akan bincang ni, kita check jawapan je. Okey. So, yang ni C dengan D. Okey, tengok bucu dia tu. So, sebabnya dalam kuadratik, bucu tu penting. Kita nak tahu dia dekat mana. Okey. Sebab bucu tu dia akan mempengaruhi range awak. So, yang ni bucu dia pada 1-4. Okey. Tengok maksimum minimum. Apa yang mempengaruhi bentuk graf tu? Maksimum minimum tu. Negatif positif. Dekat mana? A. A tu depan x squared. Okey. Ataupun depan sini. Ini A dia. So sini positif. Yang ni negatif. Ni A dia. Okey. So C dengan D okey? Okey. Okey. E dengan F. Dia punya pintasan kalau awak nak tulis dalam bentuk cert pun boleh. Awak nak tukar dia dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okay. Sebab dalam cert ni kadang-kadang ni kita tak nampak positif ke negatif. Tengok yang macam ni. -2 tambah cert 4/3. Rupa-rupanya nombornya nombor negatif. So awak kena letak bahagian negatif lah. Okay. Dia tak semestinya mesti satu positif, satu negatif. Tak. Sebab bucu dia dekat -2, -4. Tapi yang confirm dia, jarak dia ni. Okay. So kalau awak tengok sini, nampak tak? Okay. Contohnya katalah saya nak tahu jarak dia negatif 3.58 tambah 8.25 bahagi 2. Dapat ke tak ni? Negatif 3.58 tambah 8.25 bahagi 2. Tak dapat. So mana dia negatif 1 ke? So maksudnya 5 tolak 3/4 X tambah 1 squared sama dengan 0. Okay, X intercept. So 3/4 X tambah 1 squared sama dengan 5. X tambah 1 squared sama dengan 5 bahagi 3/4. Dapat berapa? Hello? Sekat ke ni? $6.66. Oh, 6. 6.67. 6.67. So kalau X dia negatif 1 plus minus 0.667. So dapat berapa? Kalau tolak negatif 1 tolak 6.67 negatif 3.58. Satu lagi negatif 1 tambah 6.67. 1.58. So bukan 8 kat sini. Nampak? Kita boleh double check. So bukan 8. So dia dekat 1.1
1.58. So kalau awak cari titik tengah, okay, lagi kita boleh double check. Sebab dia punya jarak ni dia mesti sama. Okay, antara negatif 3.58 negatif 3.58 tambah 1.58. So awak boleh nampak betulnya titik tengah tu negatif 3.58 tambah dengan 1.58. Kalau bahagi dengan 2 awak akan dapat negatif 1. Sebab yang ini dia adalah titik tengah. Okay, titik tengah antara 2 x-intercept. So kita boleh double check kat situ. Kan? So dia mesti simetri antara 2 intercept tu, x-intercept. So kita tambahkan x-intercept tu bahagi dengan 2, dapatlah dia punya titik tengah tu pada negatif 1. Dan itu pun boleh membuatkan awak double check. Okay. So ada apa nak tanya sketching graph ni? Tak Okay, kita ada, pergi madam. nombor 4. Nombor 4 ni saya nak tahu dia punya completing the square je. Sketching graph ni korang dah boleh buat dah, tak payah tunjuk semua. 4A, Insyirah. Apa completing the square? Hai. Aiman? Tiba left. Baru panggil left dah. Alia Maisara. Insyirah, ada? Dia macam dah unmute. Hello? Alia Maisara? Ya, madam. Okay, apa dapat 4A? Completing the square. X tambah 1 kuasa 2 plus 2. Okay. X plus 1 squared plus 2. Okay, so kalau yang ni buatlah sendiri. Saya nak check dia punya completing the square dah. Saya dah tak nak tunjuk dah. Dah banyak contoh dah dekat atas tu. Okay, B. So apa dia punya completing the square? Fatihah. Kan kau dah hantar dah kan benda ni. Just sebutlah apa benda yang dibuat tu. Betul ke tak betul ke lain kira kita check dulu. Fatihah. Al-Fatihah. Hilang balik. Negatif. Negatif. X tolak 4 kuasa 2. X tolak 4 kuasa 2. Tolak kosong. Tolak kosong. Okay. So kalau tolak kosong kat belakang ni tak payah letak pun tak apalah. Tapi kalau awak nak letak sebab awak nak menampakkan dia punya K tu. K tu tolak kosong ke tambah kosong ke. Barulah kita boleh nampak dia punya maximum point dia pada 4 kosong. So boleh juga nak letak kosong kat belakang tu. Okay. Betul lah awak punya ni. Apa line kena paling utama dia bucu tu kena betul. So yang lain ni buatlah balik elok-elok. Okay, C. Akilah nak jawab C. 2 dalam kurungan X tolak 3 kuasa 2 tambah 4. Okay, good. Okay, 2 kat depan ni tak boleh hilang ya. Tak boleh hilang. So maksudnya awak tak boleh bahagi dengan 2. Sebab sebelah sini bukan kosong. Okay. Kalau dia sama dengan kosong, baru kita boleh bahagi dengan 2. Kalau dia fx, kita tak boleh bahagi 2. Sebab bahagi 2 ni dia kena both side. So nanti ada pula fx over 2. Apa pasal pula? So apa yang kita buat, kita factor out. Okay.
factor outkan dia. Okay, so nanti mesti kekal ada lagi. Okay, dia ada balik. Alright, D. Siapa nak try D? Emir, D. Negatif 4 Negatif 4. X tolak 2 kuasa 2 tambah 1. Okay. So negative 4 times X minus 2 squared plus 1. Alright. Okay, yang lain ada yang tak dapat nak tanya ni, completing the square, tanya. Nak buat apa, simpan benda yang tak tahu tu. Okay, E. Fatin apa? 2/5 X minus 3 squared plus 1. Okay, good Fatin. Okay, 2/5 X minus 3 kuasa 2 tambah 1. Okay, so yang ini dia punya keluar dia, kita akan keluarkan 2/5. Okay, kita keluarkan apa yang depan X squared dah. So sini X squared. Okay, tolak. Okay, yang challenging dia bila kita nak tentukan yang dekat sini lah. Sebab bila kita dah keluarkan 2/5 tu. Okay, susah dia nak tentukan 12/5 tu. Kalau awak dah keluarkan 2/5, dia tinggal apa. So macam mana nak tahu kat sini 12/5 bahagi dengan 2/5. So dapat berapa? 12/5 bahagi 2/5. 12/5 yang ni kita bahagi dengan 2/5. Dapat 6. Okay, kalau yang sini pula 23/5 bahagi dengan 2/5. So dapat berapa situ? 23/2. Kat situ yang challenging sikit sebab kita keluar 25. So yang dalam ni kita akan buat completing the square. Nanti kita akan darab masuk balik 2/5 tu. Okay, so dapatlah yang atas ni. Okay, GX. Negatif 3/4 X tolak 6. Apa Atirah? Kuasa 2 tolak 7. Alright. Okay. Negatif 3/4 X tolak 6 kuasa 2 tolak 7. Okay. Okay ni. Ada apa-apa yang nak tanya? Dapat tak dapat ni? Nanti daripada sini buatlah pula graf tu. Cari macam biasa maksimum minimum dia, X intercept, Y intercept. Okay. Benda dah banyak contoh dah dekat atas tu. Nak dengan tak nak je nak tengok. Okay, untuk G, awak kena expand lah. Okay, yang ini dalam bentuk faktor. So kita expand dulu. Okay, dah jadi bentuk general form dia x squared plus 2x minus 8. Okay, dia ada istilah dia. Yang ini kita panggil dalam factor form. Factor form. So yang ini kita panggil dia dalam bentuk general form. Lepas tu daripada general form kita buat completing the square. Dapat apa? X tambah 1 kuasa 2 tolak 9. Yang ini kita panggil sebagai completing the square form. CTS. Okay. Padahal tiga-tiga benda ni sama je. Sama je.
Tapi dia punya cara bentuk dia tu yang lain. Vector form, general form, kalau kita dah bukakan, completing the square form. Okay. So buat graph. Okay, last one. For GX. Completing the square form. Negatif. Negatif X tolak 4 kuasa 2 tambah 1. Okay. Dah. So completing the square kena mahir. Nanti kita jumpa completing the square ni dalam inverse nanti. Kalau untuk cari inverse kuadratik memang kita akan pakai completing the square. So jangan main-main dengan completing the square ni. Okay, next one kita akan pergi ke cubic. Okay, sketch the graph of each of the following. Determine its domain and range. Tips. Okay, kalau saya lah, okay, saya tak pakai yang macam ni. Dia banyak cara sebenarnya. Okay, kalau saya cari x-intercept, y-intercept je. Betul, madam. Saya cari x-intercept dengan y-intercept je. Okay, sebab cubic ni, okay, dia macam linear. Kalau linear tu, dia straight line, ni linear. Cubic ni, dia belengkok sikit je. Yang ni cubic. Okay. Sama lah juga kalau yang kawan ni dia negatif. So cubic ni arah yang sama tapi dia berlengkok sikit. Itulah. Buat je lengkok-lengkok sikit. Dah nampak gaya dia tu, itu cubic lah. Okay. So kalau kita start daripada sini, kalau kita lukis graf, kita start dari bawah kiri. So kita tahu ini graf positif. Kalau kita start, saya tak tahulah sebab saya agaknya saya tangan kanan. Saya start, setiap kali melukis saya akan start daripada sini. Start atas kiri. Kalau yang kidal saya tak sure. Kidal korang daripada sebelah kanan ke sebelah kiri? Ada yang kidal? Ikutlah mana-mana. Kalau saya graf negatif, saya akan start daripada atas. Tangan saya tu akan start daripada atas bawa ke bawah. Macam itulah. Okay. So kita just cari x-intercept, y-intercept. Okay. A, B, YouTube. Okay. F. F pula. C. Apa saya boleh sebut F ni? X-intercept. Maksudnya when y equals to 0. 3x cubed minus 4 equals to 0. 3x cubed equals to 4. X cubed equals to 4 over 3. Okay, kalau x sahaja akan jadi cube root. Okay, punca kuasa 3. Cube root of 3 for 4 over 3. Tapi awak kena ingat sini tak ada plus minus. Masa bila je yang akan ada plus minus tu? Masa bila ada plus minus tu? Nak hilangkan square root. Bila kuasa 2. Okay, kuasa 2 datang ke bawah ke sebelah mesti ada plus minus. Tapi yang ni kuasa 3. So kuasa 3 dia tak ada plus minus. Dia just keep root terus je macam tu. Okay, so kalau y-intercept, when x equals to 0, okay, so y sama dengan 3 kosong cube tolak 4. So sama dengan negatif 4.
Okay. So kalau awak tengok constant kat belakang ni pun, ini adalah x-intercept. Y-intercept. Intercept. Hai Allah. Okay, y-intercept. Kita dah boleh nampak. Okay, so macam mana? Graf, paksi X, paksi Y. So dia intercept at cube root 4/3 ni. Kalau kita cari dalam perpuluhan, berapa? Punca kuasa 3 ni. Satu point satu. 1.10. Okay, 1.1. So kita ada pada 1.1 dengan negatif 4. Macam tu. Okay, macam saya kata graf dia ni graf positif. So bila graf positif saya akan start daripada bawah ni lah. So saya start daripada sini. So dia just lengkuk je lah. Lengkuk, janji dia berlengkuk-lengkuk, jangan straight kan. Boleh lah tu. Macam buruk je. Saya buat sketching ni pun. Boleh lah nampak lengkuk je. Tu sebab yang ni dia sketching. Tu sebabnya kita backup dengan dia punya intercept tu. Okay, awak keluarkan intercept dia. Kita dah nampak dah. Jangan dia straight line sangat. Okay, dia lengkuk. Okay, domain. Macam mana nak tengok domain? Paling kiri dengan paling kanan. So dari mana ke mana? Negative infinity. Negative infinity to infinity. Okay, range. Paling bawah dengan paling atas. Paling atas tu apa? Infinity. Negative infinity to infinity juga. So itu sebabnya dia macam tak jauh beza dengan linear. Linear pun semua all real numbers juga. Okay. So dia cuma lengkuk sahaja. Dia berlengkuk-lengkuk je. Kita ganti masuk. Okay, D. X-intercept dekat mana? Carikan X-intercept. Satu 1.8 ke? 1.8. Saya tak kira sebenarnya. Saya minta korang kirakan ni. Betul ke 1.8 yang lain? Betul. Okay. Y-intercept. When X equals to 0. So Y sama dengan? 4. 4. Okay, tengok pada tu pun. Equation dia tu boleh nampak 4. Okay. So kita ada 1.8 paksi X, 4 paksi Y. Okay. So dia graf negatif. So negatif saya akan start atas. Okay. So start daripada atas, awak lengkukkan dia. Kenapa macam lain macam lah? Korang punya lengkuk macam mana?
Di sini 4. Sini 1.8. Okay. So domain all real numbers, range pun all real numbers. All real numbers tu negative infinity tu infinity lah. So itu graf negatif. So tengok boleh arah dia, graf positif arah mana, graf negatif arah dia macam mana. Okey. Lagi. E X intercept kat mana X intercept? Kira 4.3. Keyboard of 3, 2 4.3. So yang ini X intercept 4.25 kan, 4.26. Okay, Y intercept Negatif 2. tak boleh. So yang ni tak boleh tengok kat sini. Sebab yang ini bukan bentuk general. Okay. So yang kita jadi atas ni kalau dia dalam bentuk general form. Nampak tak? So yang ni sekarang ni dia dalam bentuk completing the square. So, awak kena ganti masuk lah when X equals to 0. So when X equals to 0, Negatif 29. negatif 29. So bawa. Okay. So lori lah. Dia graf positif. Turning point dia. Satu sini, satu sini. Macam mana? Dia satu ke sini. Lepas tu sambung satu ke sini. Patutnya macam tu. Tak jadi pula. Sebab kadang-kadang ni saya suka lukis dulu. Kadang-kadang bila kita terlampau terikat dengan point tu dia jadi tak smooth je. So awak lukis dulu. Lepas tu baru awak letak titik dia tu. Nama apa tadi? Lupa dah. Negatif 20 dengan 1 point Dengan 4.26. Okay. So, ada lengkuk-lengkuk je. So domain ke range ke dua-duanya all real numbers. Okay. Lagi. Tak ada apa nak tanya ke ni? Okey ke ni? Risau pula saya. Kat mana X intercept? Negatif 1.29. Okay, so X intercept negatif. Okay, saya tulis siap-siap. X intercept negatif 1 point. Negatif 1.29.
29. Y-intercept? Negatif 22. Negatif 22. So negatif. So belah dia negatif. So depan dia negatif. So kawan sini negatif 1.29, sini negatif 22. Okay, itu sebab nama dia sketching. Awak nampak tak? Yang ini skala dia 1, yang ni skala dia 22. So kita tak kisahkan skala tu. Kan nampak macam sama besar je. Ini dikatakan sketching. Yang bagi dia punya markah adalah bila kita keluarkan dia punya intercept tu. Itu sahaja. Okay, nak pentingkan skala tak payah. Sebab kalau awak betul-betul guna skala, okay, kalau awak pakai dia dalam, kita katakan sebagai dalam Desmos ni. Awak pernah dengar ni Desmos. Kita boleh kita boleh masukkan function negatif x negatif x tambah 3, okay, kuasa 3 tambah 5. So kalau ikutkan sebenar-benarnya ini bentuk graf dia. Okay. So dia rapat kat pasi X. Dan kalau awak tengok ni, lengkuk dia ni. Nampak tak kalau saya tekan lengkuk dia tu? Dia akan pada negatif 3, 5. Okay, dia ibarat macam pada negatif 3, 5. Situ dipanggil titik lengkuk balas. Tapi untuk graf kubik ni, untuk kita sekarang ni, tajuk function ni, dia tak begitu pentingkan titik lengkuk balas tu. Dia lebih kepada x-intercept, y-intercept. So sepatutnya dia punya turning point tu, dia punya lengkuk tu pada negatif 3, 5. Tu yang sebetul-betul dia. Tapi untuk kita ni, awak lengkuk lah mana-mana pun. Negatif 3, 5 ni datang daripada sini. Dia macam completing the square juga. Negatif 3, 5. Nampak tak? Dia daripada situ. Tapi kita boleh abaikan. Dia boleh mudahkan. Janji nampak intercept. So domain dengan range tetap sama juga. All real numbers. Okay. Apa tu? Okey, nombor 6. Nombor 6 ni dia lain sikit sebab dia punya pintasan X dia ada 2 atau 3. Kalau macam atas ni awak tengok pintasan X awak ada 1 je. Tapi yang ini dia akan jadi 3 pintasan X. Maksudnya kalau dia nak minta x-intercept, maksudnya when y equals to 0. So x tolak 3 kita tak payah kembangkan pun. Okay, kita tak payah kembangkan. Kita boleh terus guna dalam bentuk yang dia bagi tu. So bila dia sama dengan kosong lagi senang lah. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2, X sama dengan 4. Buat macam tu. So kalau y-intercept, okay, when x equals to 0. So kita boleh terus gantikan kosong tolak 3, kosong tambah 2, kosong tolak 4. So maksudnya negatif 3 darab dengan 2 darab dengan negatif 4. So dapat berapa? $24. 24. Okey. Tengok macam mana bentuk graf dia.
going to show you how you can type Apa a different ni? on your keyboard. Most Okay, people so negatif 2, whether it be for internet 24. browsing and emailing. Emir, tutup. Keyboard to type a degree. 3, 4. Tengok apa tu, dengar ni. Sorry Okay, media. kantoi lah. Okay, macam mana kita nak kena lalu setiap pintasan tu? Sebabkan dia graf positif, X ni kalau awak kembangkan X darab X darab X, X cube. So belakang ni biarlah, maksudnya depan ni awak tahu dia positif. So graf positif maksudnya saya akan start bawah. Okay, bawah kiri. So saya akan start daripada bawah kiri, saya lalu negatif 2, so kita akan lalu 24, turun balik, kena lalu 3, okay, naik balik, kena lalu 4. Maksudnya kita kena lalulah semua pintasan tu. Okay. Untuk graf kubik, dia punya maksimum minimum ni. Okay. Maksimum minimum ni kita tak kisah. Betul ke tak? Dia dekat mana? Okay, titik dia ni kita tak kisah. Kita boleh abaikan. So itu sebabnya kadang-kadang sebenarnya bukan kat situ dia punya maksimum. Dia boleh jadi juga negatif 2, okay, 24, setelah 3, 4. So dia boleh macam ni. Dia jalan dulu, 24 ni pun dia lepas dulu, lepas tu baru dia pusing. Jadi 3, jadi 4. Pun diterima juga. Sebab saya katakan yang ini dia tak kisah. Okay. Janji dia ada bentuk. So dua-duanya diterima. Untuk kisah yang ni dua-duanya diterima. 24 itulah dia punya maksimum ke ataupun awak nak lajak ke pun boleh juga. Okay, faham tak apa yang saya cakap ni? Kita pasal apa ni? Okay. So domain dia. Domain kita tengok kiri dengan kanan. So kita nampaklah negatif infinity to infinity. Okay, range dia walaupun kita ada maksimum dengan minimum, okay, tapi hujung dia ni sebenarnya lagi tinggi. Sebenarnya dia lagi tinggi balik-lirik hujung dia tu. So bila cakap tentang range, dia tetap paling rendah dia adalah negatif infinity, paling tinggi dia adalah infinity. Itu sebabnya dia tidak titik beratkan maksimum minimum tu sebab dia tak efek range. Tapi kalau kuadratik awak kena cari juga dia punya maksimum minimum tu sebab yang itu dia akan efek pada range dia. So yang ini range dia walaupun dia ada graf maksimum minimum tetap range dia negatif infinity to infinity. Sebab yang hujung-hujung tu dia akan melirik naik ke atas lagi. Okay, so itu graf kuadratik, graf kubik yang ada 3 intercept. Okay, yang ini pun sama juga. Kat mana x intercept dia? Negatif 2, Negatif 2, 3, 4. 3, 4. Okay, sama macam atas. X intercept dia? Y intercept dia negatif Y intercept negatif 24. 4. Okay, so depan ni ada negatif. So graf dia kita akan start atas. Okay, atas. So dia lalu 3. Macam ni juga tadi. Boleh jadi macam ni juga. Tapi awak check. Okay, awak check dia punya tengah tu. So kalau awak check tengah dia tu sebenarnya dia akan naik ke atas balik. Dia macam tu. Okay. Dia mostly dia maksimum minimum lah. Okay, dia mesti ada maksimum dengan minimum. Okay, so domain, all real numbers, range pun all real numbers.
Okay. Next, C. Kat mana graf dia? Lintasan dia. X-intercept dia negative 1. Hmm. Tu 0.4 2/5. dengan 4. Okay. Y-intercept. Y-intercept dia 24. Negative 4. 24. 24. So graf positif start bawah. Okay. Domain real numbers, range pun all real numbers. Okay, last one. So yang ini 2 je x-intercept dia. Dekat mana x-intercept dia? 0 dengan 2. So x-intercept dia pada 0 dengan pada 2. Y-intercept dia 0. 0. Okay, so yang ini graf positif ke negatif? Kalau awak kembangkan situ 2x squared tolak x cube. So kategori positif ke negatif? Negatif. Depan x cube ni. Kita tengok depan x cube bukan depan x squared tu. So dia graf negatif, so kita akan start dekat atas. Okay, yang ini kalau awak terus nampak ni, katalah buat macam ni. Dia lalu 0, lalu 2. Memang betul lah. Dia lalu semua pintasan tu. Tapi betul ke salah? Kalau yang ini, dia dah macam graf kuadratik. So, dia salah lah yang ni. Yang ni boleh jadi macam mana? So, graf dia pada 0 tu, dia pusing naik. Baru turun balik. So, dia ada maksimum dengan ada minimum. So, macam tadilah, awak boleh test dengan letak 1. Sini 1 dia negatif. Kalau sini 1 dia positif. Awak boleh try masuk when x equals to 1. So, y sama dengan 2 darab 1 squared tolak 1 cube. So, 2 tolak 1 dapat 1. So, positif. So, yang inilah. Positif. Okay. Kalau yang graf yang pertama tu pun, dia tak bolehlah satu bucu je, itu dah jadi graf kuadratik. Dia mesti ada 2 macam tu, positif, negatif. Okay, domain all real numbers. Range pun all real numbers. Ini graf kubik. Okay, graf dia je berlengkar-lengkar. Nak mencarinya, just cari x-intercept, y-intercept. Tu je. Okay, untuk kubik. Ada apa-apa lagi nak tanya? Saya nak habiskan cert juga. Tak ada. Tak ada. Okay. So, kita pergi ke cert. Saya tak masuk. Sekejap. Okay.
So kalau awak tengok graf cert ni, dia ada 4 basic shape. Okay. Yang lain semua ada 2 je basic shape. So tapi graf cert ni dia ada 4. Okay, apa yang membeza? Nampak tak? Yang pertama ni depan dia ni positif. Depan cert tu positif, depan X pun positif. So graf dia hala ke atas kanan. Okay. Kalau depan X ni, depan cert ni positif tapi depan X ni negatif, so dia hala atas kiri. Yang ini depan cert tu negatif tetapi depan X tu positif. So dia hala bawah kanan. Ataupun yang keempat, depan cert negatif, depan X pun negatif, so dia hala bawah kiri. So yang ini 4 basic shape dia. So awak boleh nak hafal. Okay, dia punya tips dia, okay, step dia macam complicated sikit lah. Bukanlah dia complicated, dia detail sikit. Dia lagi senang kalau awak start dengan mencari domain. Okay, cari domain. Apa maksud domain tu? Okay, nilai X yang ada atas graf. Ataupun nilai X yang tertakrif. Okay. Tu maksud domain. So sifat dia, okay, awak tengok anything yang di bawah cert. Okay. Apa sahaja yang di bawah cert. Anything bawah cert. So saya note sebagai bunga. Saya tak letak X sebab bawah cert tu kadang-kadang dia bukan X sahaja. Dia boleh jadi 2X tambah 7, 3X tolak 8. So saya note sebagai bunga lah. Maksudnya anything yang di bawah cert. So dia punya sifat tu, okay, sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, tu kita nak dapatkan dia punya domain dulu. Okay, lepas kita dah tahu domain, kita boleh set dia punya starting point. Kita panggil dia sebagai starting point. Starting point ni substitute the starting number in domain. So kalau domain awak daripada 3 ke infinity, so kita akan substitute X sama dengan 3 lah. Kalau domain awak start daripada start daripada negatif infinity sampai 7. So kita akan substitute yang 7 tu lah. Okay, kita akan buat macam tu. Okay, yang nombor dia tu lah. Lepas tu dah tahu starting point, okay, nak sketch graph. Kita nak tahu dia punya hala tu ke mana, sama ada awak plot graph, awak hafal basic graph ataupun awak plot. Plot tu kita akan cari X intercept, Y intercept ataupun kita substitute any value in the domain. So dia banyak sikit step dia. So awak kena alert. Okay, kita tengok contoh. A dengan B, YouTube. Okay, C. Satu, pertama tadi saya kata cari domain. Okay, domain kita tengok bunga dia. Bunga tu anything yang di bawah cert. Apa yang di bawah cert tu? Mana bunga? X. Okay, X. So yang ni, X ni, okay, lebih besar atau sama dengan kosong. Terus macam tu. Okay, dia mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Ni wajib. So maksudnya awak dah boleh tahu dah domain G ni adalah kosong sampai infinity. So graf dia daripada kosong sampai infinity. Yang kedua kita akan ambil starting point. Okay, starting point kita substitute balik first
number dalam domain tu. Maksudnya awak substitute when X equals to 0. Okay. So yang ini first number in domain. So kita gantikan X sama dengan kosong. So Y sama dengan negatif set kosong tambah 4. So Y sama dengan 4. So kita akan start pada 04 point. Okay, so sebab istilah point, dia dalam bentuk koordinat. Okay. So yang ni kita tahu starting point dia 04. So 04 dekat sini. Okay. So yang inilah yang awak akan, bila dah tahu starting point tu kita tak tahu. Ini yang pertama. Okay. Atau boleh jadi yang kedua, hala ke bawah. Ataupun boleh jadi hala ke atas. Ataupun dia boleh jadi hala ke kiri. So ada 4 kemungkinan sebab starting point yang pertama. Tapi oleh sebab awak tahu graf dia, okay, mesti kosong sampai infinity. So yang inilah kawasan X lebih besar atau sama dengan kosong. So yang ini kita dah boleh out dah. So dia ada 2 choice sahaja. Okay. So untuk graf yang ketiga dengan keempat ni dah out dah. Sebab dia punya kawasan mesti lebih besar kosong sampai infinity je. Okay, macam mana nak tahu graf yang pertama atau graf yang kedua? Kalau awak hafal basic graf, depan dia negatif, depan set negatif, depan X positif. Okay, graf yang nombor berapa? Nombor 3 ke bawah. Betul. So graf yang nombor 3. So awak boleh reject lah graf yang nombor 1 tu. So inilah graf dia. Okay. So yang ni kalau hafal basic shape. Kalau tak hafal, apa yang kita buat? Kita plot graf. So awak tahu ambil sahaja apa-apa nilai dalam domain. Any value in domain. So kita ganti when X equals to 1. So GY sama dengan negatif set 1 plus 1. So negatif 1 tambah 4. So sama dengan 3. Okay. Negatif 1. So atas ke bawah ni sebenarnya? When X equals to 1. Betul lah. When X equals to 1, so dia dapat 3. So graf dia 4. So bila 1, sini 3. So sini. So dia akan lalu 3 tu. So bawah dia akan lalu. Macam itulah. Sini 4. Sini 1, sini 3. So graf dia ke bawah. Okay. So apa domain dekat sini? Apa domain graf ni?
Tengok paling kiri, paling kanan dia. Kosong to infinity. So paling kiri dia Pak CX dia kosong. Okay. So kosong ke infinity. Range dia paling bawah dan paling atas. Negative infinity to 4. Negative infinity to 4. Very good. 4 termasuk. Okay. So yang ni, kalau awak nak snap, snap dulu yang ni. Okay, lepas tu boleh juga rujuk YouTube. Okay, continue. Boleh try sendiri dulu. Macam mana sketch graph, search. Dan buat juga composite dengan inverse tu. Okay. Okay, itu saja hari ni.